Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Ahmad bin Haji Maslan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, merangkap Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berhormat Pun Tan Sri, Dato', tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi hadir pada pagi Sabtu ini untuk bersama kita memberi penerangan mengenai 1MDB atau 1MDB dan juga untuk membuat sesi soal jawab. Jadi harapan saya ialah penerangan saya dalam lebih kurang 30 minit dan kita beri masa selebihnya itu untuk soal jawab, sebab pada saya itu yang paling penting pada kita semua pada pagi ini. Jadi di dalam taklimat tersebut saya akan memberi pertama sekali latar belakang mengenai 1MDB, bagaimana ditubuhkan, kenapa ditubuhkan, apa langkah-langkah yang telah diambil setelah penubuhan 1MDB, di mana saya akan membincangkan sedikit mengenai projek-projek strategik yang telah dilaksanakan oleh 1MDB. Kemudian saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi oleh 1MDB, apakah masalah perniagaan 1MDB, dan kami akan memberi apakah penyelesaian, solution terhadap masalah perniagaan dan cabaran tersebut. Dan kemudiannya kita akan pergi ke sesi soal jawab. Jadi boleh saya minta penurunan lampu sedikit supaya slide itu dapat dilihat. Nampak? Ya. Could you lower the lights a bit, please? The intensity of the lights. Yeah. Jadi 1MDB ini ditubuhkan pada tahun 2009 sebagai syarikat pembangunan strategik yang dimiliki 100% oleh kerajaan Malaysia. Jadi ini satu perkara yang penting. 1MDB bukan syarikat swasta. 1MDB merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia. Idea di sebalik 1MDB ini adalah untuk menjadi pemangkin atau catalyst dan juga untuk melaksanakan idea dan sumber pertumbuhan yang baru untuk Malaysia, di mana kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan juga untuk menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing atau FDI, Foreign Direct Investment. Jadi itu objektif di sebalik 1MDB apabila ditubuhkan pada tahun 2009 sebagai syarikat strategik yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Di samping itu, 1MDB juga melaksanakan pelbagai aktiviti tanggungjawab sosial korporat di dalam bidang kesihatan, di dalam bidang pendidikan dan juga di dalam bidang komuniti, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Jadi kesemua aktiviti CSR atau tanggungjawab sosial korporat 1MDB adalah untuk semua rakyat Malaysia di dalam bidang kesihatan, pendidikan dan juga komuniti. Tadbir urus 1MDB telah banyak diperkatakan oleh pelbagai pihak. Apa yang penting ialah dari segi undang-undang, pengurusan tertinggi membuat cadangan kepada badan lembaga pengarah dan badan lembaga pengarah mendapat kebenaran daripada pemegang saham, dan pemegang saham 1MDB ialah MKD atau Minister of Finance Incorporated, ya, Menteri Kementerian diperbadankan, ya, MKD. Jadi kerajaan Malaysia memiliki 100% saham 1MDB. Lembaga pengarah membuat keputusan di atas cadangan yang diberi oleh pengurusan tertinggi. Memang benar dan memang betul bahawa 1MDB ada lembaga penasihat,
tetapi tugas mereka hanya untuk menasihat dan bukannya untuk membuat keputusan. Struktur modal 1MDB, yang ini suatu perkara yang penuh dengan kontroversi yang kita akan bincang selepas ini, ialah dengan menggunakan equity daripada kerajaan sebanyak 1 juta, tetapi 1MDB juga mendapat manfaat dan faedah daripada jaminan kerajaan dan surat sokongan kerajaan sebanyak 18 bilion ringgit. Kerajaan juga telah memindahkan tanah dengan harga yang nominal kepada 1MDB, tetapi itu tidak menghairankan kerana 1MDB 100% dimiliki kerajaan. Untuk melaksanakan program perniagaan dan bisnes, 1MDB telah menjana dana melalui pasaran hutang. Dan sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, hutang 1MDB adalah sebanyak 42 bilion ringgit pada 31 Mac 2014. Jadi persoalannya, kenapa menggunakan hutang? Why use debt and not use equity? Jawapannya mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita berhutang, apabila kita mengambil hutang, wujudnya suatu disiplin. Hutang itu perlu dibayar, faedah perlu dibayar, dan prinsipal perlu dipulangkan pada tarikh yang ditetapkan. Jadi apabila pengurus syarikat mendana modal dan melaksanakan program syarikat, mereka perlu akur terhadap jadual pembayaran balik hutang. Jadi apabila kita mengambil hutang, kita mempunyai satu disiplin di mana hutang itu perlu dibayar balik, dan oleh itu bisnes atau perniagaan perlu menjana modal yang secukupnya untuk membayar hutang. Kaedah kedua ialah untuk membenarkan dana kerajaan digunakan untuk projek-projek pembangunan seperti pembinaan hospital, sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi tidak salah untuk menggunakan hutang, tetapi apa yang penting ialah pembayaran hutang itu mestilah mengikut jadual. Dan pada masa itu di 1MDB, kaedah untuk membayar balik hutang tersebut ialah berlandaskan penjanaan wang daripada aset. Jadi 1MDB telah mengambil hutang untuk membeli aset, dan untuk membayar balik hutang tersebut 1MDB hendaklah menjual aset mengikut jadual pembayaran hutang. Dan untuk membuktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya telah katakan, kita boleh melihat garis masa di mana aset dan hutang telah diambil oleh 1MDB. So, maknanya 42 bilion itu tidak daripada hari pertama. Ya, pada permulaannya 1MDB telah mengambil hutang sebanyak 5 bilion ringgit pada tahun 2009, dan amount atau jumlah hutang tersebut bertambah setiap kali 1MDB menjana atau mengambil balik aset baru. Dan amount hutang itu meningkat secara mendadak apabila 1MDB membeli stesen jana kuasa elektrik atau IPP, stesen jana kuasa bebas, pada tahun 2012 dan 2013. Ya, jadi hutang tersebut dijana apabila aset dibeli. That is the link yang penting. So, sama macam katakanlah tuan-tuan dan puan-puan beli rumah atau beli kereta. Ya? Katakanlah rumah itu harganya RM100,000 dan kita mengambil pinjaman bank sebanyak RM90,000. Jadi tak lain dan tak bukan di dalam situasi di 1MDB. Tapi bila kita beli rumah, cara kita bercakap, saya telah membeli rumah untuk nilai RM100,000. Kita tak ada pula bercakap, saya mengambil hutang RM90,000 untuk membeli rumah. Ya? Jadi dalam kes 1MDB ini sama seperti itu. 1MDB mengambil hutang untuk membeli aset, dan dapat dilihat bahawa aset 1MDB melebihi hutang 1MDB. Jadi itu modal perniagaan dan struktur pembiayaan modal 1MDB. Dan jika kita faham perkara ini, maknanya kita dapat melihat kenapa cabaran 1MDB pada masa ini ialah sebenarnya cabaran atau masalah perniagaan
dan bukan perkara lain. Ya? Soalan seterusnya ialah, ke mana perginya 42 bilion itu? Dan di dalam media sosial, di dalam percakapan oleh pihak pembangkang dan juga beberapa pemimpin yang mungkin tidak sehaluan dengan kerajaan pada masa ini telah memberi banyak cerita di mana perginya 42 bilion ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya hendak memberi jawapan yang menyeluruh mengenai penggunaan dana hutang 42 bilion tersebut. Jadi kalau kita lihat, penggunaan yang terbesar hutang ialah apabila 1MDB membeli stesen janakuasa elektrik daripada 3 syarikat swasta. Pertamanya syarikat Powertech, keduanya syarikat CLPP, dan ketiganya syarikat Jima. Dengan pembelian stesen janakuasa tersebut, 1MDB telah mengambil hutang lebih kurang 12 bilion ringgit dan telah mewarisi hutang di dalam syarikat tersebut sebanyak 6 bilion ringgit. Jadi 18 bilion ringgit hutang hanya berlaku apabila 1MDB membeli syarikat tersebut. Daripada syarikat tersebut, 1MDB menjana revenue sebanyak 5 bilion ringgit setahun. Hutang 18 bilion, tetapi duit masuk tiap-tiap tahun 5 bilion ringgit. Jadi bernaslah untuk keputusan tersebut. Yang keduanya, 1MDB telah mengambil alih hartanah daripada kerajaan Malaysia. Tanah di TRX, tanah di Bandar Malaysia. Tanah di Air Hitam atau di Pulau Pinang telah dibeli daripada syarikat swasta sebanyak 1.1 bilion ringgit. Itu adalah kos pembiayaan pembelian tanah. Yang ketiganya, kos keuangan, di mana 1MDB telah setelah mengambil begitu banyak hutang, untuk membayar hutang tersebut, 1MDB telah menggunakan sebahagian daripada hutang baru untuk membayar kos faedah. Dan di sinilah mulanya sebahagian daripada masalah 1MDB. Tapi kita akan ceritakan selepas ini. Dan yang keempat ialah dana pelaburan, di mana sementara menunggu penggunaan dana tersebut, 1MDB telah melaburkan dana di dalam beberapa dana atau funds yang dipegang dalam bentuk unit atau fund unit. Jadi keseluruhan tersebut adalah akan menunjukkan di mana perginya 42 bilion tersebut. Maknanya 42 bilion ringgit ini tidak hilang, seperti mana telah dikatakan oleh beberapa pihak pembangkang dan juga beberapa pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Yang keduanya, hutang telah digunakan untuk menjana aset. Kalau tidak ada aset, tidak akan ada hutang. Ini penting. Dan yang ketiganya, 1MDB telah membayar kesemua hutang apabila tiba masanya, sama ada faedah, interest ataupun principal. Jadi di sini mungkin kita mempunyai ketidaksefahaman di mana perlukah mengambil hutang yang sebegitu banyak untuk menjana aset dan sebagainya. Itu memang lumrah, betul. Kita semua mempunyai pendapat yang lain di mana berapa banyak dan untuk apa penggunaan hutang tersebut. Tetapi itu merupakan keputusan perniagaan yang telah dibuat, dan pada masa ini kita perlu mengambil langkah yang sebetulnya untuk menangani hutang tersebut. Untuk memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai penggunaan dana 42 bilion tersebut, pertama sekali 1MDB telah mengambil alih tanah yang sekarangnya akan dibangunkan Tun Razak Exchange. Ia akan menjadi hub keuangan dan ekonomi antarabangsa dengan pengkhususan di dalam bidang Islamic Finance. Keluasannya sebanyak 70 ekar dan gross development value atau anggaran daripada
pembinaan dan pelaksanaan projek di TRX akan mencecah 40 bilion ringgit. Dan 1MDB apabila mendapat tanah tersebut daripada kerajaan Malaysia telah mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan infrastruktur sebanyak 3 bilion ringgit. Jadi walaupun tanah tersebut didapat dengan harga yang murah, 1MDB telah mengambil tanggungjawab untuk membina infrastruktur bukan sahaja di dalam TRX tetapi juga di luar TRX. Syarikat swasta tidak akan membuat seperti itu. Hanya syarikat milik penuh kerajaan yang akan mengambil berat mengenai infrastruktur di luar TRX tersebut. Sebagai contoh, akan dibina satu tunnel di bawah Jalan Tun Razak untuk melancarkan trafik bukan sahaja untuk TRX tetapi juga untuk semua penduduk di Kuala Lumpur. Contoh yang kedua, 1MDB akan membina direct connection kepada Smart Tunnel dan juga Max Highway. Maknanya sesiapa yang di TRX tidak akan menambah kepada kesesakan lalu lintas di dalam atau di pesisiran TRX tersebut. Mereka akan terus masuk kepada Smart Tunnel dan juga Max Highway. Jadi ini adalah belanja yang terpaksa dibuat oleh 1MDB untuk meredakan kesesakan lalu lintas dan sebagainya di Tun Razak Exchange tersebut. Dan kerana kita syarikat milik penuh kerajaan, kami mengambil berat mengenai perkara-perkara tersebut. Yang keduanya, Bandar Malaysia, yang pada masa ini adalah Pangkalan Udara Kuala Lumpur. Ini akan menjadi suatu bandar integrasi, integrated township, di mana kawasan sebanyak 486 ekar tersebut akan dibangunkan dengan offices, hotels and residential. Ya, kediaman, hotel dan juga bangunan komersial di kawasan tersebut. Di Kuala Lumpur ini tidak ada sebidang tanah yang sebegitu besar dan sebegitu dekat dengan Central KL atau KLCC. Dan 1MDB juga telah mengambil tanggungjawab untuk membayar 2.7 bilion ringgit untuk membina 8 pangkalan baru untuk PUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, dan juga PDRM, Polis Diraja Malaysia. Jadi 1MDB hendaklah membina 8 pangkalan baru tersebut sebelum mengambil alih tanah di Bandar Malaysia, dan kos tersebut 2.7 bilion ringgit. Jadi sebenarnya tanah di TRX dan tanah di Bandar Malaysia tidak percuma. Di TRX, 1MDB akan membelanjakan 3 bilion ringgit. Di Sungai Besi, Pangkalan Udara KL, 1MDB akan membelanjakan 2.7 bilion ringgit untuk membina pangkalan baru untuk Tentera Udara dan juga PDRM. Yang ketiganya ialah syarikat EDRA. 1MDB mempunyai 13 stesen dana kuasa di 5 negara dengan kapasiti pendanaan sebanyak 5,500 megawatt sehari. 1MDB merupakan pengeluar tenaga bebas atau IPP yang kedua terbesar di Malaysia. Dan 1MDB telah membeli stesen dana kuasa tersebut kerana kerajaan Malaysia hendak mengurangkan tarif tenaga untuk rakyat. Dan saya akan memberi penjelasan seterusnya selepas ini. Thank you. Untuk memberi gambaran aset tenaga yang telah dibeli oleh EDRA, tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat 13 gambar. Maknanya semua stesen tersebut ada, it exists. Dan stesen dana kuasa tersebut di Mesir, di UAE, Pakistan, Bangladesh dan juga di Malaysia. EDRA merupakan IPP yang terbesar di Bangladesh dan juga IPP yang terbesar di Mesir.
Dan dalam bidang hartanah tersebut, Tun Razak Exchange dan Bandar Malaysia seperti mana saya telah memberi penjelasan tadi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, lokasi TRX dan lokasi Bandar Malaysia adalah begitu strategik. Tidak sampai 5 minit daripada TRX hingga ke KLCC dan tidak sampai 10 minit daripada Sungai Besi ke KLCC. Dan disebabkan lokasi yang begitu strategik tersebut, kerajaan telah membuat keputusan bahawa pelaksanaan dan pembinaan bidang-bidang tanah tersebut perlu dipegang oleh kerajaan dan bukan diberi kepada syarikat swasta. Namun demikian, plan 1MDB daripada awal lagi ialah untuk memecahkan tanah tersebut, tanah seluas 70 ekar, dan di sini kita dapat lihat untuk TRX, ialah untuk memecahkan tanah tersebut kepada bidang-bidang tanah yang lebih kecil dan untuk menjual bidang tanah tersebut setelah infrastruktur dimasukkan kepada kawasan tersebut. Jadi kalau dilihat di TRX, pembinaan bangunan komersial, bangunan hotel, bangunan kediaman dan juga pusat beli belah dan pusat komuniti akan dilaksanakan dan 1MDB akan menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada pihak ketiga. Yang pentingnya di TRX tersebut akan terdapat stesen MRT yang terbesar di Kuala Lumpur, ya, di mana line 1 dan line 2, ya, line 1 dan line 2 MRT akan bertemu di TRX, dan juga 23% daripada tapak TRX tersebut akan menjadi taman dan kawasan awam. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, pemaju swasta tidak akan menjalankan kerja tersebut. Pemaju swasta tidak akan menaik taraf infrastruktur Jalan Tun Razak dan connection kepada Max dan Smart Highway seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan ini yang penting untuk kita faham. Seterusnya di Bandar Malaysia, insya-Allah jika pelan induk dapat dilaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat bagaimana indahnya dan bagaimana dirancang kawasan Bandar Malaysia ini. Pada pertamanya, ia merupakan hub transportasi di mana apabila High Speed Railway atau HSR daripada Singapura hingga Kuala Lumpur, terminus HSR tersebut akan berada di Bandar Malaysia. Dan oleh kerana Bandar Malaysia dirancang secara induk oleh kerajaan, kami telah memberi ruang untuk MRT, ERL, Express Rail Link kepada KLIA, KTM Commuter, BRT, Bus Rapid Transit, dan juga highway yang akan berdekatan dengan Bandar Malaysia ataupun Lebuh Raya, ya. Jadi disebabkan pelan induk tersebut di bawah tajaan kerajaan, kami dapat mengintegrasi hub-hub atau mod transportasi tersebut di satu tempat, dan tidak akan ada tempat lain di Malaysia maupun di dunia yang dirancang seperti ini. Pihak swasta tidak akan melihat atau mengambil berat mengenai perkara-perkara tersebut, tetapi kerajaan mengambil berat. Adalah penting untuk pembangunan bandar Malaysia tersebut bahawa kita mempunyai ruang yang begitu luas untuk kawasan awam. Tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, ya, di pertengahan tersebut, itu semua adalah kawasan awam untuk kebaikan semua. Dan di sini adalah contoh-contoh pembinaan pengkalan dan kemudahan baru untuk TUDM dan juga PDRM. Terdapat 8 lokasi di seluruh negara. Di sini kami ada menunjukkan 6 gambar di Kajang, di Kuantan, Sendayan dan juga di Subang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat
apa yang sedang dilaksanakan oleh 1MDB, dan apabila siap kem-kem baru tersebut, barulah 1MDB akan mendapat kebenaran untuk menggunakan tanah di Bandar Malaysia. Jadi kita dapat melihat daripada beberapa minit yang lalu bahawa objektif 1MDB ialah untuk menjadi pemangkin, untuk membuat perkara baru, untuk membawa masuk pelaburan luar atau pelaburan luar negara. Dan asas yang digunakan atau struktur modal yang digunakan ialah melalui hutang. Dan hutang itu diambil untuk mewujudkan disiplin, dan yang keduanya untuk membenarkan modal atau dana kerajaan digunakan untuk perkara lain. Tetapi 1MDB juga telah mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan stesen-stesen janakuasa elektrik dan juga membelanjakan dana untuk infrastruktur di TRX dan juga untuk pembinaan pengkalan baru dan kemudahan baru untuk TUDM dan juga PDRM. Jadi di situlah 42 bilion ringgit telah dibelanjakan, dan kita dapat lihat begitu jelas sekali di mana wang itu berada. Dan disebabkan struktur modal tersebut dan juga pembiayaan infrastruktur dan pembayaran faedah, 1MDB menghadapi cabaran. Dan cabaran tersebut sebenarnya senang difahami apabila kita melihat struktur modal dan apa yang dilaksanakan oleh 1MDB. Cabaran tersebut ialah cash flow mismatch atau ketidakseimbangan aliran tunai. Asetnya banyak, tetapi untuk membeli aset kita telah mengambil hutang, dan hutang tersebut faedahnya perlu dibayar, prinsipalnya perlu dibayar, dan pada masa sama 1MDB perlu membayar kos infrastruktur untuk TRX dan juga Bandar Malaysia, pembinaan kem-kem yang baru. Jadi apabila aset banyak tetapi hutang pun banyak, hutang kena dibayar, infrastruktur kena dibayar, telah timbul situasi cash flow mismatch atau ketidakseimbangan aliran tunai. Dan kenapa cash flow mismatch ini boleh berlaku? Jawapannya senang, tuan-tuan dan puan-puan. Cash flow mismatch itu berlaku disebabkan IPO atau penyenaraian di pasaran saham untuk IPP, stesen janakuasa tersebut yang kita bincangkan tadi, tidak dapat dilaksanakan. Dan kita perlu mengambil cabaran tersebut disebabkan faktor-faktor dalaman dan juga faktor-faktor luaran. Dan saya akan menyatakan lebih lagi apabila kita membuat sesi soal jawab tersebut. So benda itu tidak berlaku, IPO itu tidak berlaku, dan apabila IPO itu tidak berlaku, timbulnya masalah cash flow mismatch. Itu jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan telah melihat cabaran tersebut pada awal lagi, dan pada bulan Disember 2014, sebulan selepas IPO tersebut ditunda, jadi dalam masa sebulan apabila cabaran itu timbul, kerajaan telah mengambil keputusan untuk membawa saya masuk. Pada masa itu saya masih di Abu Dhabi, makan kebab dan saya telah dipanggil disebabkan latar belakang saya, di mana saya telah melaksanakan beberapa program penstrukturan semula, restructuring, dan juga pembaikan atau pembaik pulihan syarikat di Timur Tengah. Saya telah dijemput untuk bertemu dengan lembaga pengarah 1MDB, di mana saya telah menyatakan apa masalah tersebut dan apa cadangan penyelesaian. Jadi alhamdulillah pada bulan Februari tahun ini hasil kajian strategik telah dikeluarkan oleh 1MDB, dan setelah itu pada bulan Mei 2015 pelan rasionalisasi atau rationalization telah dibentangkan kepada kabinet, dan alhamdulillah sekali lagi menteri-menteri kabinet telah memberi sokongan terhadap penyelesaian tersebut, dan insya-Allah dalam penghujung tahun ini
hutang 1MDB akan dikurangkan secara mendadak. Dan saya akan ceritakan sebentar lagi bagaimana kita akan manfaatkan. Tetapi pada masa sama, banyak persoalan telah timbul pada bulan Februari dan juga bulan Mac tahun ini. Sama ada melalui Sarawak Report atau pendedahan daripada Sarawak Report, melalui beberapa cerita yang telah dikeluarkan oleh The Edge, akhbar The Edge, dan juga Malaysia Kini dan Malaysian Insider dan sebagainya, yang telah membuat pelbagai tomahan dan ketidakbetulan terhadap 1MDB. Dan pihak kerajaan perlu mengambil berat perkara ini, dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak menyedari, tetapi cerita-cerita tersebut yang telah dibuat tanpa bukti telah dibuat di dalam pertengahan bulan Februari dan awal bulan Mac. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dapat ingat lagi. Pada 4 hari bulan Mac, tidak sampai 3 minggu tomahan tersebut dibuat, tidak sampai 3 minggu. Pada 4 hari bulan Mac, Jemaah Menteri atau Kabinet telah memutuskan bahawa Jabatan Audit Negara perlu dibawa masuk untuk membuat penyiasatan menyeluruh mengenai 1MDB. Tidak sampai 2 atau 3 minggu, tomahan tersebut dibuat. Jemaah Menteri telah memutuskan untuk mengambil tindakan segera. Dan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Najib telah juga mengatakan bahawa report atau laporan daripada Jabatan Audit Negara tersebut akan dibentangkan kepada Public Accounts Committee atau PAC, Jawatan Kuasa Akaun Negara. Dan PAC ini mempunyai ahli-ahli daripada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Jadi kerajaan begitu telus dan begitu cepat di dalam 3 minggu cerita-cerita tersebut keluar untuk melaksanakan siasatan, dan juga secara telus dan terbuka mengatakan bahawa laporan yang keluar akan dibentangkan kepada PAC. Dan seterusnya, beberapa agensi kerajaan juga telah memulakan penyiasatan, sama ada Bank Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Jabatan Audit Negara, Polis Diraja Malaysia dan Jawatan Kuasa Kira-kira Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada masa ini 1MDB adalah syarikat yang paling disiasat di Malaysia. Tidak pernah ada satu pun syarikat di Malaysia di mana 5 agensi tersebut semua membuat penyiasatan. Dan kami pada masa ini adalah buku terbuka. We are an open book. Tetapi untuk membaca buku terbuka, perlulah minda yang terbuka. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa penyiasatan berlangsung, Bank Negara Malaysia telah memberi kertas siasatan kepada Peguam Negara, dan Peguam Negara telah memberi penjelasan yang begitu menyeluruh mengapa tiada kesalahan jenayah. Mungkin ada beberapa isu administratif yang kita perlu akur dengan kehendak Bank Negara, dan kami mempunyai respect terhadap Bank Negara, dan kami akan cuba untuk melaksanakan apa yang telah diminta oleh Bank Negara. Tetapi itu secara administratif, bukan secara jenayah. Penting untuk kita faham. Yang keduanya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah mengatakan bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali bahawa SPRM tidak menyiasat 1MDB. Dan dana daripada 1MDB tidak masuk ke akaun peribadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini telah disahkan. Jadi bukan saya yang cakap, bukan saya yang cakap. Ini disahkan oleh agensi penyiasatan yang telah membuat penyiasatan secara profesional, telus dan menyeluruh. Dengan Jabatan Audit Negara, laporan interim telah dibentangkan kepada PAC, dan insyaAllah sebelum hujung tahun ini laporan akhir akan dibentangkan. Polis Diraja Malaysia masih meneruskan penyiasatan. Setahu saya
Tan Sri IGP hendak juga melihat laporan daripada Jabatan Audit Negara sebelum PDRM mengambil tindakan lanjut, dan kami di pihak 1MDB akan sentiasa memberi kerjasama dan memberi maklumat yang dipohon oleh agensi tersebut supaya penyiasatan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Jadi masalah di 1MDB sekarang ini semua tahu, yakni cabaran tersebut ialah ketidakseimbangan aliran tunai. Ini merupakan masalah perniagaan. Kerajaan telah mengambil berat kerisauan yang telah ditimbul oleh 1MDB, sebab itulah ada penyiasatan dan sebagainya. Tetapi hutang tersebut masih perlu dilansaikan, dan infrastruktur yang kami telah mengambil tanggungjawab perlu dilaksanakan. Jadi sebagai sebuah syarikat yang tidak hendak mengambil lebih dana daripada kerajaan, kami telah menerima sebanyak 950 juta ringgit sebagai hutang sementara, temporary facility, untuk melaksanakan program infrastruktur tersebut. Sementara plan rasionalisasi ini diselesaikan. Jadi plan rasionalisasi ini mempunyai 3 tahap yang berlainan. Tahap pertamanya ialah menjual aset untuk mengurangkan hutang. Ya, kami telah mengambil hutang untuk membeli stesen janakuasa EDRA. Jadi kami mengambil keputusan yang tidak senang, it's a difficult decision, untuk menjual aset tersebut. Dan dengan penjualan aset tersebut, hutang 1MDB akan dikurangkan sebanyak 16 hingga 18 bilion ringgit. Yang keduanya, kerajaan telah mengambil keputusan untuk membawa pelabur equity baru, dan ini kami akan laksanakan insya-Allah dengan Bandar Malaysia, di mana kami hendak menjual sebanyak 60% equity di dalam syarikat tersebut, dan ini akan mengurangkan hutang sebanyak 10 hingga 12 bilion ringgit. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Bandar Malaysia ni, walaupun tanah tersebut masih ada, kami perlu melaksanakan pembinaan kem-kem baru. Ya, jadi sesiapa yang masuk tu, yang membeli 60% equity tersebut, beliau juga perlu invest atau melabur lebih lagi dana untuk menyelesaikan kem-kem tersebut dan juga membangunkan infrastruktur di Bandar Malaysia. Ya, jadi bukan free equity. Ya. Dan yang ketiganya, pengurangan hutang melalui pemindahan aset. Syarikat IPIC di Abu Dhabi merupakan syarikat milik penuh kerajaan Abu Dhabi. Aset syarikat IPIC ini adalah lebih kurang 60 bilion US dollar. Ya, maknanya syarikat itu syarikat begitu besar dan mempunyai credit rating atau pentarafan kreditnya AA, ya, 2A, maknanya lebih tinggi daripada kerajaan Malaysia. Jadi IPIC ini telah memberi sokongan melalui garanti kepada beberapa hutang yang telah diambil oleh 1MDB. Dan penyelesaian bersama IPIC tersebut ialah 1MDB telah memberi dana USD kepada IPIC untuk garanti tersebut, dan kami akan memindahkan deposit tunai tersebut bersama dengan fund unit kepada IPIC, dan IPIC akan mengambil alih hutang. Jadi itu rancangan bersama IPIC, di mana hutang sebanyak 16 bilion ringgit akan dikurangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menambah atau mencongak pengurangan hutang tersebut, 16 hingga 18 bilion melalui EDRA, 10 hingga 12 bilion melalui Bandar Malaysia, dan 16 bilion ringgit melalui IPIC, lebih 42 bilion ringgit. Ya, jadi saya daripada Januari lagi telah mengatakan bahawa aset 1MDB melebihi hutang 1MDB. Ini adalah buktinya, tuan-tuan dan puan-puan. Selepas plan rasionalisasi, what do we have? Apa yang akan tinggal? Pihak pembangkang suka bercerita bahawa semua aset akan dijual dan semua hutang akan dilansaikan. Jadi kerajaan akan rugi sebab dulunya tanah kepunyaan kita,
tetapi sekarang kita dah jual untuk bayar balik hutang. Itu tidak benar sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bagaimana jemaah menteri kami, kabinet, yang telah diberi penerangan yang begitu menyeluruh daripada Datuk Seri Husni, bukan sekali tetapi 5 kali paling kurangnya, mengenai pelan rasionalisasi tersebut. Aset yang masih kami miliki, sama ada 1MDB ataupun Kementerian Keuangan, pertama sekali baki 40% Bandar Malaysia, di mana nilai tersebut 4 hingga 5 bilion ringgit. Keduanya, TRX masih kepunyaan kami, walaupun kami telah menjual tanah pada tahun ini untuk membayar hutang dan membina infra. Baki tanah di TRX tersebut adalah di dalam 5 hingga 6 bilion ringgit. Itu masih kepunyaan kami. Dan yang ketiganya, kami mempunyai tanah di Air Hitam sebanyak 1 bilion dan juga di Pulau Indah sebanyak 300 bilion. Jadi jumlah aset yang masih kepunyaan 1MDB ataupun dengan Kementerian Keuangan ialah 10 hingga 12 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya berharap message ini adalah jelas. Di sinilah rancangan kami. This is our plan. Apabila kita atau kerajaan telah melihat cabaran pada bulan 12 2014, kerajaan telah mengambil keputusan untuk melaksanakan plan rationalization plan, dan plan tersebut akan mengurangkan secara mendadak jumlah hutang 1MDB, namun akan meninggalkan begitu banyak aset di dalam 1MDB ataupun di Kementerian Keuangan. Kami telah menerima banyak kritikan dan tomahan bahawa 1MDB ini tidak telus, tidak terbuka, tidak memberi jawapan dan sebagainya. Saya hendak memberi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Begitu banyak perjumpaan dengan akhbar, begitu banyak liputan yang telah dibuat mengenai jawapan-jawapan yang kami telah berikan. Lihat di sana dan juga di dalam slide tersebut, liputan media yang begitu menyeluruh yang telah dibuat oleh 1MDB untuk memberi jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditujukan kepada kami. Dan seterusnya, 1MDB dengan kerjasama JASA, Jabatan Hal Ehwal Khas, telah menerbit suatu buku di mana jawapan terperinci bersama fakta-fakta dan contoh daripada akaun yang diaudit oleh 1MDB telah dinyatakan. Saya nampak ada di depan ni ada salah seorang daripada tetamu kita membawa buku tersebut, dan telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kalau ada apa-apa soalan, di situlah ada jawapannya. Dan print run yang pertama, isu pertama tersebut fully sold out. Sudah habis, jadi kami akan membuat print run kedua insya-Allah dalam bulan ini. Dan